melati kuntum tumbuh melati, di sayap merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala ini kerana kita masih diizinkan untuk bernafas di atas muka bumi yang penuh barakah ini, dan kita masih diberi peluang untuk menghadiri majlis-majlis ilmu yang ada, dan di mana para malaikat berbondong-bondong mendoakan orang-orang yang berada di dalam majlis ilmu. Dan saya Alif Haikal sebagai selaku moderator pada kali ini, dan tidak lupa kita membawa dua panel khas daripada, iaitu mempunyai achievement Johan dan Naib Johan pencetus ummah. Dan panel, dan di sebelah kiri saya iaitu panel 1 merupakan Naib Johan pencetus ummah, iaitu PU1. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya ada hari ni. Alhamdulillah. Okey. Dah. Dan di sebelah kanan saya terdapat, di sebelah saya iaitu panel kedua merupakan Johan pencetus ummah pada musim lalu, iaitu PU Amar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat saya? Sihat alhamdulillah. Semua sedia maklum 12 Rabiul Awal semakin berhampiri dengan kita, dan ayolah kita bersama-sama memuji dan mengingati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita diberi syafaat di akhirat kelak, insya-Allah. Dan tanpa membuang masa, saya nak mengajukan satu soalan kepada panel satu kita pada hari ini, iaitu apakah makanan favourite baginda Rasulullah SAW, dan di mana sekarang umat Nabi Muhammad lebih menggemari makanan-makanan yang mereka tidak tahu sumber, dengan itu makanan-makanan yang syubhah, makanan yang tidak halal ataupun tidak halal. Dan kembali kepada soalan. Terima kasih sama moderator kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti soalan yang ditanya oleh tuan moderator tadi, seperti yang kita semua tahu, makanan favourite Nabi ni ada banyak sebenarnya. Antara yang biasa kita dengar lah, kurma, buah tin, madu. Tapi itu semua yang biasa kita selalu dengar. Tapi hari ini saya nak highlightkan dua makanan yang Nabi suka, dan salah satunya adalah labu. Makanan ni jaranglah orang dengar pasal Nabi suka makan labu. Tapi mesti ada orang tanya, ada hadis ke? Ada dalil ke yang cakap Nabi ni suka makan labu? Jawapannya mestilah ada. Hadis daripada Anas bin Malik menceritakan bahawa pada suatu hari beliau mengikut Rasulullah SAW ke suatu majlis, dan beliau berkata, aku pun mengikut Nabi Muhammad SAW, dan
labu itu aku dekatkan di hadapannya kerana aku tahu beliau menggemarinya. Hadis riwayat Tirmizi. So daripada sini kita dah boleh nampak dan kita boleh pastikan yang memang Nabi ni betul-betul suka labu. Sebab dah ada hadis ni. Hadis Nabi dah ada hadis daripada Anas bin Malik ni. Dia cakap lah Nabi ni memang suka labu. So yang keduanya, makanan yang kedua yang Nabi suka ialah Nabi suka makan daging. Tapi ramai orang sekarang ingat Nabi ni hanya suka makan sayur-sayuran, buah-buahan. Tapi tidak, Nabi pun suka makan daging. Cumanya Nabi makan tak selalu dan tak banyak. Sebab Nabi ni kalau boleh, kalau dia kan pemimpin, so dia boleh lah makan banyak-banyak. Cuma dia ni mempunyai sifat zuhud dia. Nabi kita ni mampu je, Nabi presiden kot, takkanlah tak mampu kan makan daging. Cuma Nabi ni ada sifat zuhud dan tawaduk dia dalam satu perkara. Dan Nabi ni suka makan daging kambing. Daging kambing, tapi bukannya yang sego kambing tu. Kalau sego kambing tu semua orang suka kan, tapi Nabi dia suka pada satu bahagian ni, bahagian yang dipanggil bahagian zira'an. Tapi kalau dalam bahasa sekarang lah, bahasa modennya, kita panggil bahagian ni bahagian shank, yang dekat bahagian peha kambing tu. Kat situ lah bahagian shank kan. Dan sedar tak sedar ramai orang sekarang yang makan shank kan. Saya nak tanya, tuan-tuan makan shank tak? Makan. Tuan tadi tu makan shank? Alhamdulillah makan, kalau dia makan tu. Alhamdulillah. Ustaz? Saya tak pernah makan lagi lah bahagian shank tu. Okey, nanti kita balik sama saya bagi. Boleh? Dekat Anwar Rusif House saya bagi. Dengan terdama detik saya ni. Alhamdulillah. Terima kasih. Untuk sunnah kan? Sunnah? Sunnah semua. Okey, terima kasih. Sheng. Rusif Sheng mana dia? Jadi sama. Okay, back to the story, back to topic. Okay, saya nak tanya, saya mesti ada orang yang tertanya-tanya, kenapa Nabi ni dia mampu makan tapi dia tak nak makan selalu? Sebab apa? Sebab Nabi sebab Nabi ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi dia, apa macam nak cakap, Nabi seorang presiden, tetapi dia tak nak makan makanan yang mahal-mahal. Sebab apa? Sebab dia tahu umat-umat dia pun ada yang susah, dan dia tak nak melebih kepada umat dia. So ya, macam tu lah, Nabi tak nak menunjuk dah senang cerita. Nabi ni tak nak bermegah-megah dengan kemewahan dia. Sedangkan dia seorang yang zuhud, dan dia mampu je beli, mampu je sebab dia presiden. So di sini kita boleh nampak ketawaduknya Nabi dan kezuhudan Nabi sendiri. So selain daripada itulah, selain kambing juga ada hadis yang meriwayatkan Nabi ni suka makan unta. Dan lagi menariknya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi pun makan paus. Dalam kitab Syama'il Nabi menyebutkan Nabi suka makan paus. Tapi hari ni saya tak nak highlightkan dua benda tu, sebab saya cuma nak highlightkan dua perkara tu je, labu dan kambing tu. Jadi setakat ini saja saya punya pencerahan yang saya berkongsi. So saya kembalikan kepada Tuan Menteri. Terima kasih kepada panel satu. Kita jawab soalan tadi. Alhamdulillah. Dan saya nak ajukan soalan yang kedua kepada panel kita yang kedua. Apakah adab-adab Nabi ketika Nabi makan? Kerana kanak-kanak pada zaman sekarang ni jelas adab itu tidak terlalu dalam yang mereka tahu lah. Terutamanya makanan lah, sebab itu antara rezeki yang menjadilah daging. Okay, kembali kepada soalan. Saya serahkan kepada panel 2. Bismillah. Terima kasih kepada Tuan Moderator kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebenarnya ada tentang masa makan ni banyak sebenarnya. Tapi saya nak ajarkan 5 je perkara yang penting adalah makan. Yang pertama, sebelum Nabi makan, Nabi akan membaca doa. Semua maklum lah kan. Membaca doa ni, kebanyakan yang baca doa adalah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dan tambahan dia, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Bismillahirrahmanirrahim, barakatillah. Itu tambahan. Dan selepas Nabi makan, Nabi akan membaca doa makan juga, iaitu Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Dan yang kedua, Nabi sebelum makan mesti akan basuh tangan dulu kan. Nabi akan basuh tangan sebelum makan dia, untuk menjaga kebersihan. Dan yang ketiga, Nabi semasa makan dia akan tidak makan bersandar. Dalam setengah riwayat mengatakan Allah melaknat 2 perkara. Yang pertama, Allah melaknat orang yang memakai slipper sebelah ni pakai dan sebelah lagi tak pakai semasa makan. Dan Allah melaknat orang yang makan bersandar. Dan yang ketiga, Nabi makan dengan tangan kanan. Mereka makan dengan tangan kanan, tangan kiri. Alhamdulillah tangan kanan dia. Alhamdulillah tangan kanan. Makan ke tuan makan dalam Syam tu dengan sudu ke? Kadang-kadang dengan sudu, kadang-kadang dengan tangan. 2 tangan? 2 tangan. Dia tangan macam ni. Itu tak makruh. Itu makruh saja. Yang kelima, Nabi makan sambil tumakninah. Yang dikatakan, yang dimasukkan oleh Nabi tumakninah ni adalah makan dengan tenang, supaya tidak tergigit lidah sendiri dan meringankan organ penghadaman kita dalam badan. Dalam yang ayat Quran mengatakan orang-orang kafir ni dia menikmati orang-orang kafir ni menikmati dunia. Dia short dengan dunia lah. Dan disambung ke situ, dan orang kafir ni makan seperti binatang, dan neraka lah tempat dia. Surah Muhammad ayat 12. Itu saja dari saya. Saya rasa yang terjawab kot. Terima kasih kepada panel 2. Soalan yang diberikan tadi jelas dibahaskan dan okey, soalan ketiga yang saya akan ajukan kepada panel kita yang pertama, iaitu P1. Okey Ustaz, saya nak tanya soalan yang kedua. Bagaimanakah cara Nabi meminum air? Okey, kembali kepada soalan. Saya serahkan kepada Ustaz. Cara Nabi minum air. Cara Nabi minum air ni simple, tapi ramai orang tak buat. Macam ni, Nabi kalau minum, dia akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan minum dengan 3 kali nafas. Cara dia macam kita ambil air, kita minum tekuk sekali, lepas tu kita berhijab. Lepas tu minum lagi, berhijab, minum lagi, berhijab. 3 kali. Dia tak menerus sampai sekarang. Orang sekarang ramai yang minum terus menerus, tapi yang betul-betul sunnahnya 3 kali nafas. So boleh kita ambil berkat sunnah di situ. Kita berkata sunnah
So siapa yang tak boleh amalkan tu, kita boleh cuba amalkan, minum 3 nafas. Walaupun tak selalu, tapi kita boleh cuba. Kita kena cuba juga. So saya rasa itu saja kita jawablah soalan tuan ada tadi. Dan itu saja forum kami pada kali ini, dan moga-moga apa yang disampaikan dapat semua mengambil pengajaran dan iktibar, dan apa yang baik daripada kami, apa yang buruk daripada kami, apa yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Saya lupa dengan ada sesi soalan jawab Satu soalan akan ditanya oleh juri dan satu lagi oleh audiens. Okay, jadi bersedialah. Soalan ini termasuk je. Tadi saya lupa. Okay, jadi saya berikan mic kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, tanya untuk forum utama pertama kepada kumpulan kuning, akhlak Nabi ketika makan. Baik, soalan saya adalah berbunyi begini: apa akan jadi jika kita tidak mengambil manfaat daripada akhlak Nabi ketika makan? Saya ulang, apa akan jadi kepada kita jika kita tidak mengambil manfaat mengenai akhlak Nabi ketika makan? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab soalan juri tadi, apa yang kita dapat? Firstly, kalau kita tak follow sunnah Nabi ni, first kita akan senang dapat penyakit. Sebab apa? Nabi punya cara pemakanan, apa segala cara Nabi ni mesti ada berkaitan dengan kesihatan. So if kita tak ikut, kita akan kurang, macam mana nak cakap kita akan tidak sihat. Kita akan jadi macam dapat penyakit, senang dapat penyakit lah. Walaupun kita tak ikut, kita akan senang dapat penyakit. So, dan lagi satu, sistem penghadaman kita sistem penghadaman kita juga akan ada masalah lah kalau kita tidak mengikut cara Nabi ni. Sebab Nabi punya cara ni semua membuat kebaikan. Nabi membuat kebaikan lah. So itu adalah sedikit lah apa kesan buruk jika kita tidak mengikut sunnah. So itu saja dari sini. Dan soalan seterusnya untuk audiens, ada yang nak tanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan ada kata minum kan kena ambil 3 nafas kan? Dia minum tu, minum, makan, langsung minum balik ke atau minum, stop, minum? Ulang balik. Saya ulang balik Dia tanya tadi Filipina kata minum ikut sunnah ni minum 3 kali nafas. Adakah minum atau berhenti makan suap, atau minum lagi sekali, ataupun minum stop? Aku soalan. Okey. Untuk menjawab soalan tadi, Yang dikatakan sunnah tu yang mana? first kali, seeloknya kita makan dulu baru minum. Tapi menjawab soalan adik tadi, kita makan untuk menjawab soalan tadi, kita minum. Lepas kita minum, lepas kita tu kita ambil nafas baru. So, lepas tu kita makan balik. Kita makan, lepas tu lepas makan tu minum balik.
Pasal ambil nafas baru. Tapi seelok-eloknya kita makan dulu baru minum. Itu untuk seelok-eloknya lah, kita makan dulu. Lebih afdal kita makan dulu, lepas tu lepas habis makan baru kita minum. Baru itu. So itu pun ada faktor-faktor kesihatan juga, tapi saya tak dapat nak research lagi apa faktor kesihatan ni. So saya rasa terjawab lah kot soalan adik tadi. Terjawab ni? Okey. Itu saja. Dan itu saja daripada forum kami pada kali ini. Dan apa yang buruk daripada kami, apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.